KPM. Hello, hai. Assalamualaikum. Salam sejahtera adik-adik yang sedang menonton menengah atas Didik TV KPM. Sekarang ini bersama dengan Kak Elly Arifin di sini. Ya, akan temankan adik-adik selama 1 jam ini sama-sama kita pelajari mata pelajaran yang sangat menarik hari ini dan sangat menghiburkan. Kerana kita akan melakukan pelbagai aktiviti juga. Tapi sebelum itu, Kak Elly tahu juga siapa cikgu yang akan mengajar kita hari ini. Jom kita berkenalan dengan cikgu kita. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ready? Okey. 1, 2, 3. Wah. Saya cuba lagi 2. Okey. Lagi warna ada hijau 2. lah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Alah. Yang terakhir. Okay. Yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alright, Aduh, terima kasih. cikgu. Alright, okey. Aduh. Macam mana ni cikgu? Apa yang berlaku ni? Baik. Ya, okey. Cikgu, apa khabar? Khabar baik. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, saya nak memberitahu kepada adik-adik kita tentang SOP. Ya. Baik. Untuk adik-adik di rumah yang sedang menonton sekarang ini, pastikan adik-adik sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Ya, macam betul. Kak Elly dengan cikgu. Ya, saya. Cikgu Roslan hari ini. betul. Baik cikgu, kita sanitasi tangan kita dulu. Mulakan sanitasi ya. Sebelum kita melakukan aktiviti kita yang lebih banyak dan Okey. menarik selepas ni. Oh ya, betul. Kita akan banyak buat aktiviti hari ini ya. Baik, cikgu. Kenapa saya kena lontarkan bola-bola berwarna ni ke dalam kotak ni, cikgu? Okey, pertamanya, terima kasih kepada Elly. Sama-sama. Okey, Elly jangan sedih. Itulah. Kerana tak masuk. Aduh. Tiga bola yang dilambungkan oleh Elly tadi untuk masuk ke dalam bekas tidak berjaya. Tapi jangan sedih. Okey. Sekurang-kurangnya Elly telah buat satu situasi gerakan. Oh. Itu yang kita nak tunjukkan hari ini. Betul. Okey. Apabila bola itu dilambung, dia bergerak, so dia menghasilkan laju. Halaju dan juga pecutan. Itu yang kita nak belajar hari ini. Sebab hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains. Ya, topiknya adalah daya dan gerakan. Baik. Jadi itu kaitannya. Okey, mungkin cikgu boleh teruskan, cikgu. Okey, so hari ini kita akan tengok berkenaan dengan tajuk daya dan gerakan. Dan kita akan tengok apakah SP ataupun standard pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Alright, so kita pergi pada yang pertama. Handsome. Kacak cikgu. Cikgu Roslan. Okey. Alright, so kita pergi kepada apakah standard pembelajaran hari ini. Kita ada 3 ya, Elly. Okey. Standard pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan contoh. Okey. Maksud laju, laju purata, halaju dan pecutan. Okey, dan kita akan sertakan sekali dengan unit ukuran. Ya, kita sebenarnya Elly tadi, masa Elly lontar bola tadi, sebenarnya saya kena bagi tahu Elly jarak dia berapa. Kalau Elly mula dekat dengan yang dekat mungkin masuk. Okey. So kita tengok perbezaan ataupun jarak yang berbeza. Maksudnya dia mempengaruhi juga? Yes, betul tu Elly. Dia mempengaruhi. Kalau dekat mungkin Elly boleh campak masuk je kat dalam kan. Pejam mata je Pejam kan. mata je kan. Okey, yang kedua hari ni SP kita akan buat menyelesaikan masalah. Kita akan kira berapakah laju, halaju, menggunakan rumus-rumus yang kita akan selesaikan nanti bersama. Okey. Dan yang ketiga, kita ada satu lagi eksperimen. Alright, cikgu rasa murid-murid di rumah pun nak tahu apa eksperimen yang kita nak buat hari ini. Tapi semestinya memang menarik eksperimennya. Saya tak sabar. Okey, kita tengok hari ini Elly nak jadi anak murid cikgu. Nak cuba buat eksperimen
Sama-sama dengan cikgu. Baik. Boleh ya, Eli? Okey, boleh cikgu. Okey, So, Okey, kita seterusnya. juga akan tengok apakah hasil pembelajaran. Okey, dah ada standard, mesti kena ada hasilnya. Okey, so hasilnya adalah kita dapat menyatakan dengan jelas definisi laju purata, hal laju dan juga pecutan. Menyelesaikan masalah yang diberikan dengan betul. Contohnya kita nak naik kereta, kita nak tahu berapa hal laju yang perlu kita bawa. Kereta tu betul tak, Eli? Betul. Kalau silap-silap lebih hal laju, lebih lajunya apa yang berlaku? Kena saman. Right. Dan kita juga akan buat satu eksperimen untuk menentukan nilai pecutan graviti bumi. Seperti yang kita kata, benda yang di atas akan jatuh ke bawah. Seperti hujan lah. Yes, betul. Tapi itu lain pula konsep dia. Ya, betul. Baik. Okey. Cikgu, tadi saya baling bola yang berwarna. Saya melambung lah. Kalau yang tadi saya baling, kalau di lambung apa yang jadi? Okey, agan di lambung, dia akan jatuh. Mengikut hal laju yang sama atau berbeza? Itu yang kita panggil sebagai daya tarikan graviti bumi. Baik. Okey, kalau perbezaan ada mempengaruhi tak jisim bola ya, pula? Ya, betul. Jisim dia mempengaruhi. Mungkin okey. benda yang lebih ringan, jisim yang lebih rendah, okey, dia jatuh. Apabila pecutan graviti bumi itu mungkin lebih cepat masanya berbanding dengan jisim yang lebih besar. Okey, semua itu kita nak tengok nanti. Tapi kita kena buat eksperimen. Tapi jangan ke mana-mana. Cikgu pasti murid-murid di rumah pun pasti nak tahu apakah eksperimen yang menarik itu. Adik-adik dah dengar dah. Kata-kata Cikgu Roslan, jangan ke mana-mana kerana kita nak berehat seketika, Cikgu. Silakan, Eli. Kita kembali selepas ini dengan pembelajaran yang lebih menarik dan menghiburkan. Jadi teruskan menonton Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di slot menengah atas bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dengan Cikgu Roslan juga. Untuk sama-sama kita belajar mata pelajaran sains. Betul, Eli. Topiknya daya dan gerakan. Kalau tadi cikgu dah terangkan tentang hasil pembelajaran dan juga standard pembelajaran dan tentang graviti apabila bola dilambung ataupun dibaling. Tarikan graviti. Tarikan gaya graviti kan cikgu. Okey, baik. Sekarang ini apa yang akan kita belajar, cikgu? Kita nak sambung. Baik. Sebab kita dah tahu tadi, di samping kita tahu apa yang Eli buat tadi, bola itu bergerak. Okey. So kita nak tengok itu dalam bentuk lambungan. Macam mana pula kalau gerakan tersebut dalam bentuk linear ataupun kita kenali sebagai gerakan linear? Okey, apa yang ada yang kita nampak dalam gerakan linear itu sama seperti apa yang Eli buat tadi, iaitu akan menghasilkan laju, hal laju purata, hal laju dan juga pecutan. Okey, saya nak tunjukkan Eli pada satu keadaan bagaimana gerakan linear ini berlaku. Right, boleh kita tengok? Boleh, silakan cikgu. Okey, silakan. Okey. Saya ada satu landasan yang ada kereta pada landasan tersebut. Baik. Okey. So kalau Eli boleh pegang dia punya ni. Boleh. Kita kena pastikan ada penjarakan. Alright, okey. So, okey. Saya lepaskan sikit. je, Okey, lepaskan. Lepaskan je. Okey, lepaskan. Okey, so ada pergerakan secara perlahan dan garis lurus. Itu yang kita kenali sebagai gerakan linear. Okey. So kalau kita tengok dekat sini ada satu bagaimana gerakan linear selain daripada itu ialah gerakan suatu objek dalam lintasan yang lurus. Kita dah tengok tadi kereta tu bergerak dalam satu landasan ataupun dalam lintasan yang lurus. Okey, untuk kita dapatkan gerakan linear ini, pada masa yang sama kita kena tahu apakah
berapakah jarak ataupun sesaran dia. Okey. Okey. So kalau saya bagi satu contoh di sini, iaitu di mana kita boleh tentukan bagaimana jarak di satu kawasan yang kita mulakan dan berakhir di kawasan yang kita akan sampai ataupun berakhir. Okey, jarak tersebut boleh dihitung dalam satu jangka ataupun jarak yang pendek. Contohlah, Ellie nak pergi daripada rumah Ellie okey, sampai kepada kedai runcit. Okey. So melalui jalan raya yang berliku itu sampai juga ke tempat kedai runcit tersebut. Okey. Tapi pada jarak tersebut adalah 160 meter. Ini sebagai satu contoh. Baik. Okey, tapi pada masa yang sama kita juga boleh dapat sesaran daripada jarak tersebut. Sesaran bermaksud dia itu kita ambil satu lintasan yang terpendek untuk sampai kepada kedai runcit tadi. Okey. So itu yang kita kenali sebagai sesaran. So jarak dengan sesaran ini adalah dua perkara yang sama. Cuma bezanya jarak adalah mengikut satu jarak ataupun landasan garisan yang telah kita tetapkan. Kita panggil jalan jauh lah. Dan jalan dekatnya adalah kita kenali sebagai sesaran. So okey. mungkin murid-murid di rumah pun boleh dapat bezakan apa itu jarak dan juga sesaran. Okey, kita teruskan dengan apakah itu laju. Bila kita bergerak, so dia akan menghasilkan laju. Okey, laju ditakrifkan sebagai kadar perubahan jarak. Okey. Kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. So berlaku perubahan jarak ataupun kedudukan kita. Okey, dan juga laju purata ialah kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui. Baik. Kita lalu di kawasan itu satu jarak. Kita lalu di kawasan ini satu jarak. So apakah jumlah keseluruhan jarak yang kita lalui? Kita kenali dia sebagai laju purata. Purata. Okey, unit SI. Okey, Ellie tak agak unit SI ni pernah dengar tak Ellie? Dah lama Dah cikgu lama tinggalkan kan. sekolah kan Tak apa, cikgu? cikgu akan rewindkan balik Baik. supaya ingat. Kerana apa? Sebab unit SI ni murid-murid di rumah kena ingat. Unit SI ni penting untuk kita sebab unit SI ni okey, semua orang di dunia pakai unit yang sama. Kalau kita nak pergi ke kedai, kita nak beli beras 1 kilo. Okey. Kita pakai unit apa? Unit Beras tu GC. dalam kilogram. Berat lah. Berat ya kan? Berat dalam kilogram kan? Ya, betul. Kalau kita pakai nak beli beras dalam miligram, agaknya tuan kedai tu cakap macam mana kat dia? Masya Allah, macam mana nak ukur kan? Mengucap panjang. So, kita pakai dalam unit yang standard. Seluruh orang di dunia ni pakai benda yang sama. Semua orang ketahui bahawa unit itu yang kita pakai. Itulah dia unit SI. Baik. Okey. So, untuk laju, okey, unit SI ni adalah meter per saat. Meter per saat. Meter per saat. Atau dalam yang kurungan dia Dalam simbol, kurungan, dia punya simbol lah cikgu. Dia punya, kita Panggil panggil apa tu? dia unit. Untuk ukurannya adalah MS. Di atasnya ada negatif 1. Negatif 1. Ataupun negatif 1 tu bermaksud Satu saat. jarak bahagi dengan masa. Bahagi. Bila bahagi dia naik atas, dia jadi negatif 1. Baik. Alright. Ada kaitan dengan bola kita ke hari ni cikgu? Apa? Ada kaitan dengan bola kita Ada ke laju berapa ni? agaknya Ellie campakkan bola, lambung bola masuk dalam tu tadi? Agak-agak berapa kelajuannya tadi? Tak pasti cikgu, Tak bagaimana pasti, kita nak ukur? Itulah kita kena dapatkan jarak dia berapa jauh dan juga dapatkan berapa masa untuk bola itu sampai ke dalam bekas tadi. Baru kita boleh dapat laju dia berapa. Okey, baik. Alright. Jadi mungkin cikgu nak mencuba melambungkan bola macam saya buat tadi pun boleh juga cikgu ya? InsyaAllah boleh. Baik. Okey, kita teruskan ya. Okey, laju jarak bahagi dengan masa. Laju purata adalah jumlah jarak dibahagi dengan jumlah masa. Kita tengok dalam satu diagram ini ataupun gambar rajah ini menunjukkan bahawa pergerakan daripada satu kawasan ke satu kawasan iaitu kawasan A, okey, ke kawasan C mengikut masa yang telah ditetapkan. Mengikut jarak yang telah ditetapkan iaitu 100 meter, tapi masanya itu kita tengok dia akan ada perubahan. Okey. Alright, dan kita boleh dapat di sini adalah berapakah laju dan juga laju purata pergerakan tersebut. Okey, kita teruskan.
Alright. So contoh kita bagi satu bagaimana nak buat untuk pengiraan. Bagi murid-murid di rumah boleh ambil pen, pensel, kertas untuk buat sedikit catatan ataupun buat sedikit pengiraan. Tapi dah ada pengiraan kat sini. Boleh praktis lah perlahan-lahan kan. Baik. Okey. So kita tengok kat sini. Okey, seorang pelari 100 meter akan mengalami perubahan jarak sebaiknya memulakan larian dari garis pemula. Okey. Dan perubahan jarak bertambah apabila pelari itu semakin jauh dari garisan permulaan. Laju pelari boleh ditentukan melalui jarak dan masa yang dicatatkan. Okey, ini adalah contoh bagaimana Eli nak kira laju seorang pelari tadi. Yang pertama kita tahu jarak dia berapa, kita tahu dia masa dia berapa. Yang paling penting di sini kita tahu rumus. Rumus. Yes. Itu yang paling penting, kena hafal. Yes, betul, kena hafal. Baik. Mungkin murid-murid di rumah pun agak sukar, tapi kita akan sama-sama untuk pastikan murid-murid ingat. Sebab kita tahu bahawa tak banyak pun maklumat yang kita boleh ingat. Sebenarnya simple saja, ringkas sahaja. Laju bagi sama dengan jarak bagi masa. Hanya satu rumus saja. Yes, satu rumus saja. Baik. Okey, dan kita ada laju purata, jumlah jarak. Tambah kat depan sikit je jumlah. Oh. Benda yang sama juga kan? Jarak bagi masa, tapi nak tahu laju purata kena tambah jumlah. Barulah kita boleh dapat jawapannya. Yang sebenar. Sebenar. Okey, hal laju pula. Okey, hal laju ditakrifkan sebagai kadar perubahan sesaran. Sesaran tadi kita dah tahu kan, iaitu jarak yang paling dekat. Okey. Right. So, unit SI-nya pula adalah sama dengan laju, iaitu meter per saat. Sama je. Okey. So, tak perlu banyak sangat diingat. Tak Kan? perlu. Sedikit saja kan? Tadi laju pun meter per saat. Hal laju pun meter per saat. Tak banyak ya. Kita kena ingat. Betul. Tapi banyak yang kita akan dapat boleh kira, boleh jawab kalau kita ingat. Dalam kehidupan seharian juga. Yes, betul. Baik. Alright. So kita teruskan dengan laju, iaitu sesaran bahagi dengan masa. Ini rumus untuk hal laju. Tadi rumus laju. Murid-murid kena ingat tadi rumus laju adalah jarak bahagi masa. Hal laju pula iaitu sesaran bahagi dengan masa. Boleh tak Eli? Apa perbezaan dia, cikgu? Apa perbezaan dia? Okey, perbezaan dia tadi jarak. Yang ini sesaran. Okey. Itu perbezaan dia. Sesaran ni diukur jarak yang paling pendek di antara satu laluan, jarak yang sebenar. Baik. Orang kata jalan pintas lah. Jalan pintas. Yes. Okey, baik. Okey, so kita pergi kepada pengiraan dia, contoh pengiraan. Okey, iaitu cara untuk mencari hal laju. Iaitu kita ada hal laju untuk sesaran. Okey, dan juga hal laju untuk dari titik O ke titik A. Manakala titik A ke titik B dan titik O ke titik C. Alright. So kita boleh nampak kat sini. Ini yang paling penting. Alright. Sebab sesaran untuk hal laju ni, okey, kita tengok tanda positif dan negatif pada nilai hal laju mewakili arah gerakan objek. Kalau laju tadi dia tak ada tanda positif negatif. Tapi hal laju ada. Okey. Sebab dia sasaran. So dia ada arah. Ada arah, sama ada arah dia ke hadapan ataupun ke belakang. Baik. Maksudnya kalau ke belakang itu menunjukkan tanda tanda negatif. Dan ke hadapan adalah tanda positif. Macam tu. Okey, so kita teruskan. Okey, apa itu pecutan? Baik. Okey, suatu jasad atau objek yang mengalami perubahan hal laju dikatakan mempunyai pecutan. Pecutan ditakrifkan sebagai perubahan hal laju. Kadar perubahan hal laju. Boleh dikatakan hal laju daripada titik yang pertama sampai titik yang kedua. Okey, kita tengok perubahan dia, kita bahagi dengan masa, kita akan dapat pecutan. Okey, contohnya macam inilah. Perubahan hal laju iaitu hal laju yang pertama, orang naik basikal awal-awal ni dia tak bergerak. So apa hal lajunya?
kosong. Okey. Oh, Hal lajunya masih kosong. Ya. Okey, dan apabila dia bergerak sampai pada satu titik berhenti pergerakannya tadi, hal lajunya dah berlakunya perubahan. Itu yang kita panggil perubahan hal laju. Okey, dan masa yang diambil tadi dah berubah daripada masa yang dia berhenti sampai tu adalah berbeza. Mungkin daripada dia tak bergerak, masanya kosong saat. Tapi bila dah bergerak sampai berapa jauh yang dia bergerak, itu akan ada masanya. Mungkin dalam gambar rajah ini adalah 5 saat. 5 saat? Yes, 5 saat. So, kita akan dapat perubahan hal laju ini, iaitu bentuk rumusnya adalah, ini kena ingat sikit, murid-murid rumah buat catatan ya, iaitu V tolak U. V mewakili hal laju akhir, manakala U mewakili hal laju awal. Okey? Bahagi dengan masa yang diambil, iaitu T, akan menghasilkan pecutan. Okey? Ini kena hafal juga, cikgu? Kena hafal juga? Kena hafal. Rumus itu adalah 3 rumus. Baik. Kalau cikgu bagi tahu balik, iaitu yang pertama, laju, jarak, bahagi masa. Kalau hal laju, sesaran, bahagi masa. Ya, pandai Li. Yang ketiga, pecutan. Alamak, yang tu tak ingat. Perubahan hal laju, bahagi masa yang diambil. Oh. Dapat A nampaknya hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. So, kita ada sedikit bagaimana nak selesaikan masalah untuk latihan pengukuhan. Baik. Okey. Boleh Ellie pegangkan bola hijau tu kepada cikgu? Boleh, cikgu. Okey. Alright. Baik. Okey. So, kita akan Ellie pegang dulu. Okey. Okey, pegang dulu ya. Sebab kita nak buat latihan untuk latihan pengukuhan. Okey, kita tengok macam mana murid-murid di rumah untuk menjawab latihan yang kita berikan. Okey. Alright. Okey. Alright. So, kita tengok apakah soalannya. Yang pertama, okey, seorang murid telah menyertai acara larian 100 meter. Okey. Dia telah mencatat masa 12.58 saat. Okey, dalam acara tersebut berapakah laju purata larian tadi? Masih ingat lagi tak rumus dia tadi? Ini had laju. Yes. Laju purata. Laju purata tadi tambah jumlah jarak dan bahagi dengan jumlah masa. So, okey, jumlah jaraknya berapa? Jumlah jarak dia 100 meter. Dan masa dia 12.58 saat. Okey. So, kita nak tengok murid-murid di rumah agak-agaknya boleh jawab ke tak? Ellie rasa? InsyaAllah boleh kan? Semestinya senang mereka sahaja, sangat pandai. Sangat senang. Ya, betul. Okey, boleh kita bincangkan jawapan dia? Boleh, cikgu. Okey, jawapannya adalah jumlah jarak bagi masa, betul Ellie cakap tadi. Iaitu 100 meter bahagi dengan 12.58 saat. Dan hasilnya adalah 7.95 meter per saat negatif 1. Meter per saat negatif 1 cara sebutannya. Meter saat negatif 1. Kalau kita nak sebut negatif 1 tu boleh. Meter per saat sahaja. Antara dua. Di antara dua boleh kita. Ya. Tapi ini cara penulisannya. Baik. Okey. Jadi itu jawapannya. Itu jawapannya. Rasanya murid-murid di rumah boleh jawab tak? Mesti ada jawapan kan. Saya pasti kawan-kawan dekat rumah. Ya. Dah pandai dah cikgu. Tak susah pun. Sikit saja rumusnya pun mudah saja kan? Betul. Sedangkan saya sendiri pun bolehlah hafal. Ya, betul. InsyaAllah. Okey, tanya kan? Dapat satu lagi A. InsyaAllah, amin. Okey, amin. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Iaitu sebuah kereta bergerak dari ini upgrade sikit, tinggi sikit. Tadi dah bagi yang mudah-mudah, kita bagi tambah sikit. Alright, sebuah kereta bergerak dari titik A ke titik B yang berjarak 800 meter. Dalam masa 65 saat, kemudian kereta itu berpatah balik pada titik B dan C pada jarak 350 meter dalam 30 saat. 30 saat. Baik. Okey, yang pertama, berapa laju kereta itu pada titik B? Okey, laju tadi rumusnya adalah
Sesaran. Jarak. Oh, laju. Jarak bagi dengan masa. Betul, Eli. Okey. Alright. Tentukan jumlah sesaran dilalui oleh kereta itu, jarak yang paling singkat. Yang paling sesaran. cepat. Ya, sesaran. Bahagi dengan masa. Ya. Berapakah halaju kereta tadi? Halaju tadi adalah Ada perubahan. sesaran. Halaju, sesaran dan bahagi masa. dengan masa. Ah. Alright. Okey. Boleh Oh, Okey. sama. Maksudnya soalan B dan C lebih kurang sama. Dia lebih kurang sama. Cuma Baik. yang kita nak dapatkan dulu jumlah sesaran dia berapa, baru kita dapat halaju. Baik. Ini yang kita panggil dia sebagai soalan ada perkaitan. Okey. Mungkin ada murid-murid di rumah yang agak sukar untuk dapat jawapan B. Mungkin C pun dia akan jadi agak sukar. So kita kena buat satu persatu. Pastikan kita dapat jawapan sesaran itu dengan betul, supaya elakkan daripada untuk soalan C tadi ada masalah. Atau mungkin takut dia ada kaitan kan? Takut ada kekeliruan. Ya, kekeliruan. Baik. Alright. So kita tengok jawapannya. Baik. Okey, sama tak jawapan kita dengan murid-murid rumah? Mesti sama kan? Ya, semestinya, sama. cikgu. Iaitu laju kereta 800 meter bahagi 65 saat 12.3 meter per saat. Dan sesarannya kita dapat iaitu jarak yang paling pendek atau jarak yang 800. terdekat adalah 800 meter tolak 350 meter. Dan kita akan dapat 450 meter. Right. Dan yang terakhir iaitu halaju. Sesaran bagi masa 450 meter bahagi 95 saat, kita akan dapat 4.74 meter per saat negatif 1. Okey, untuk pengetahuan Eli, okey, latihan-latihan sini semua untuk murid-murid juga. Okey, latihan ini ada dalam buku teks. Oh. Iya, betul. Okey, so jadi untuk boleh rujuk dapat kembali. boleh rujuk. Buka buku teks tadi, ada latihan-latihan ini yang boleh membantu murid-murid di rumah. Baik. Okey. So kita teruskan dengan yang ketiga. Silakan. Okey, ini Ush. siapa yang tak kenal ni? Usain Bolt kan? Wah, ini jadi idola saya, Eli. Wow. Kenapa tu, cikgu? Walaupun dah tak lari. Dulu adalah lari sendirilah, tapi tak adalah sampai tinggi peringkat yang tinggi-tinggi. Suka je lari ni. Tapi Usain Bolt ini salah satu daripada idola lah. Bagaimana dia training ya. Okey, jika berlari dari keadaan pegun, mencecah laju 10.44 meter per saat di garisan penamat, 10 meter dalam tempoh 9.585 saat. Ini masa yang diambil oleh Usain Bolt untuk mencapai kelajuan 100 meter. Dalam tak silap, dia langsukan Olimpik Rio di 2016. Ini adalah masa yang diambil lah. Laju. Okey, laju. So kita tengok apa jawapannya, iaitu kita tengok yang pertama dari segi kepecutan dia adalah halaju akhir tolak dengan halaju awal, iaitu V dengan U tadi yang kita bincang tadi. Okey, ingat lagi murid-murid di rumah ya. V tolak U bahagi dengan T. Ataupun cikgu panjangkan sikit, iaitu halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan masa yang diambil. Alright, dan kita dapat kat sini 10.44 meter per saat bahagi dengan 0 meter per saat, iaitu dia tak bergerak masa tu. Pegun Baik. Okey, dan kita akan dapat pecutannya adalah 1.09 meter per saat. Kenapa begitu ada negatif laju. 2, cikgu? Negatif 2 disebabkan oleh perubahan halaju. Ada 2 halaju di situ. Halaju 1 iaitu halaju awal, dan satu lagi halaju akhir. Kan dia ada negatif 1. Betul. Negatif 1. Jadi negatif 2. Negatif 2. Itu pastikan. Ya, betul. Kena teliti betul-betul. Kena teliti betul-betul. Menulis Pastikan. jawapan. Betul. Terima kasih Eli, ingatkan saya. Sama-sama. Kerana apa? Betul, unit itu akan mempengaruhi jawapan murid-murid apabila dalam peperiksaan. Kena tahu unit, kena tulis unit dengan betul. Betul. Sebab itu mempengaruhi markah. Ya, betul. Itu yang kita bincangkan tadi pasal unit SI. Kalau kita letak unit lain, cuma kita terlupa nak letak unit. Mungkin 1.09 sen. Masya Allah. So kita tak tahu apa unit dia kan? Okey. Alright. So kita kena letak unit dia. Okey.
Okey, sebelum kita teruskan latihan terakhir kita, cikgu. Okey. Kita nak bagi kawan kita ni ambil nafas dulu, cikgu. Okey, boleh. Kerana kita nak berehat Alright. seketika. Okey. Kita kembali selepas ini di slot menengah atas Didik TV KPM. Okey, sama-sama. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di slot menengah atas bersama dengan Kak Eli di sini dan juga Cikgu Roslan. Ya, Untuk terima kasih, sama-sama Eli. kita belajar mata pelajaran sains untuk topiknya daya dan gerakan. Tadi kita ada berikan beberapa contoh untuk soalan berkaitan dengan daya dan gerakan. Okey. Sekarang ini kita nak sambung, Cikgu, untuk contoh yang terakhir. Okey, sebelum tu Eli boleh pegang bola hijau. Oh, okey. Alright, okey. Sebagai menunjukkan kita dah mula latihan ya. Okey. Okey, kita ada contoh soalan yang keempat. Tengok, wow soalannya. Wow. Kan? Okey. Wow soalannya. Bercorak-corak. Betul. Bercorak-corak dan bersilang-silang kan. Betul. Alright, okey. So kita tengok latihan ini adalah berkenaan dengan yang kita belajar tadi iaitu laju, hal laju dan juga pecutan. Untuk murid-murid yang baru bersama dengan kita. Okey, so kita sekarang ini untuk menyelesaikan masalah berkenaan dengan laju, hal laju dan juga pecutan. Okey, so kita ada soalannya iaitu Syafiq berlari daripada titik mula R ke S yang terletak pada jarak 100 meter. Utara dari R. Dia berlari ke arah T 150 meter pada arah timur dari S. Okey. Dia meneruskan larian ke arah U 100 meter pada arah selatan dari T. Right? So tengok pada gambar rajah itu. Okey, pada T. Jumlah masa diambil oleh ianya adalah 60 saat. Hitungkan. Okey. Eli jawab dulu yang jarak. Yang Nak jarak try yang tak? pertama tu. Okey. Boleh, saya cuba ya. Okey, kita Saya ada kira. jarak. Okey, jarak yang pertama Okey, adalah jarak. Kita ada jarak. 100 meter. Ya. Saya tambah dengan jarak kedua 150 meter. Okey. Jarak yang ketiga 100 meter. Jadi jawapannya adalah 350 meter, cikgu. Oh, betul ke? Hebat. Betul kita ke, cikgu? tak tahu lagi, tak tahu tak lagi. lagi? Kita tahu. Cikgu Kita hebatkan nampak dululah. dengar Ali cakap tadi tu rasa saya sama macam murid-murid di rumah kan? Oh, ya ke? InsyaAllah. Kawan-kawan Alright. So kita juga pandai. ada soalannya iaitu laju purata, sesaran dan juga hal laju. Kita nak tengok betul tidak jawapan Eli. Okey. Boleh Eli kita Boleh, teruskan? cikgu. Okey. Jawapannya adalah 100 meter tambah 150 meter tambah 100 meter sama seperti jawapan Eli tadi. 350 meter. Tahniah Eli, tepat sekali. Betul jawapannya. Terima kasih, cikgu. Okey, sama. Dan kita ada juga laju purata iaitu jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa dan kita dapat 5.83 meter per saat. Dan sesarannya adalah 150 meter ke arah timur. Okey? Dan D iaitu hal lajunya adalah sesaran masa 150 meter bahagi dengan 60 saat 2.5 meter per saat. Per saat ke saat negatif 1 ke arah timur. So cikgu harap jawapan murid-murid pun sama dengan jawapan cikgu. So, yang sama, tahniah. Tahniah juga pada Eli kerana berjaya jawab jawapan tadi dengan tepat dan betul. Okey, so maksudnya kita dah dapat apa yang kita belajar tadi Kita dah sampai yang kita objektif kita inginkan tadi. Sebab cikgu pun pandai mengajar saya, sebab tu saya pun boleh berfikir. Alhamdulillah. Untuk menjawab soalan. Baik. So kita teruskan dengan apa itu pecutan graviti dan jatuh bebas. Okey. Okey, ini adalah standard pelajaran kita yang ketiga, iaitu
menjalankan eksperimen untuk menentukan nilai pecutan graviti bumi. Tadi saya ada bagi tahu Ellie, kita nak buat satu eksperimen, betul? Betul. Okey, kita nak buat satu eksperimen kan? Ya, betul. Okey, kita sebelum kita nak buat eksperimen tu, kita tengok dulu sebenarnya apa itu pecutan graviti ni. Apa itu jatuh bebas. Baik. Okey, kita tengok dulu ya. Okey, pecutan graviti ialah semua objek di sekeliling kita ditarik ke pusat graviti bumi dan daya graviti bumi. Okey, daya graviti menyebabkan satu objek sentiasa jatuh ke bawah. Okey, nak cuba Ellie? Okey, cuba lambungkan bola hijau tadi. Okey, bola hijau tadi. Lambung ke atas. Okey, lambung ke atas. So, apa yang berlaku Ellie? Saya lambung ya? Ya. 1, 2, 2. 3. Dia jatuh semula ke bawah, cikgu. Itu kita kenali sebagai daya tarikan graviti. Semua benda yang di atas, dia akan jatuh ke bawah. Ke bawah. Okey. So, kita ada suatu objek seperti buah apple. Okey, yang jatuh akibat daya graviti bumi mengalami pecutan graviti. Okey, dan simbol yang digunakan bagi pecutan graviti, ini yang dikatakan sebagai unit ukuran. Ataupun kita panggil dia, ini adalah simbolnya adalah dikenali sebagai G. Ya, semuanya kalau kita tulis G tu semua orang kat dunia ni tahu. Itu adalah simbol untuk pecutan graviti bumi. Tetapi mungkin kita risau juga. Mungkin ada kawan-kawan kita takut terkeliru dengan gram. Sebab G pun boleh merangkumi gram juga kan cikgu. Tapi apa membezakan pada peneru ni cikgu? Dia ada G-nya adalah huruf kecil, G-nya, tapi dia condong sedikit. Beza dia macam tu. Dia ke tepi sikit. Tengok kan, dia ada condong sikit. G yang condong itu menunjukkan simbol untuk pecutan graviti bumi. Jadi sekiranya murid-murid di rumah yang menyaksikan sekarang ini, kalau nak menulis jawapan, mereka harus condongkan G tersebut. Kita boleh buat supaya untuk membezakan dengan simbol-simbol yang semua yang lain. Baik. Okey, kita ada satu lagi, iaitu di permukaan bumi nilai pecutan graviti kita adalah 9.8. Betul ke tidak? Kita nak buat satu eksperimen lepas ni. Kita nak uji. Betul ke tidak 9.8 meter per saat ataupun negatif 2 atau 9 meter saat negatif 2 ataupun meter per saat. Okey. Baik. Alright. Kita pergi kepada seterusnya, jatuh bebas. Okey. Apa itu jatuh bebas? Jatuh yang tiada halangan. Jatuh dari atas sampai ke bawah tiada rintangan. Okey, betul ke tidak? Satu objek dikatakan mengalami jatuh bebas apabila jatuh di bawah tiada tindakan daya graviti. So dia tiada tarikan graviti, dia jatuh terus ke bawah. Dan berapakah nilai pecutannya? So kita nak uji sekejap lagi. Okey. Boleh Sikit lagi. Baik, boleh. Kita nak ambilkan sebagai contoh selai kertas tidak jatuh bebas kerana gerakannya dipengaruhi oleh rintangan udara. Okey, udara tadi menyebabkan dia melayang-layang ke atas itu supaya sebelum dia jatuh ke bawah. Dan kita ada objek yang jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya. Okey, dan walau bagaimanapun jatuh bebas sebenarnya hanya berlaku dalam keadaan vacuum. Kenapa? Siapa masih ingat? Murid-murid di rumah masih ingat lagi apa itu keadaan vacuum? Ellie, rasanya vacuum ini tiada udara. Tiada udara. Kosong, tak ada apa-apa. So, why not dia akan jatuh secara bebas. Tak ada rintangan, tak ada apa-apa. Okey, baik. Baik. Dan yang terakhir, dalam kebuk vacuum ini, sehelai bulu ayam contoh dan bola tenis yang dijatuhkan dari ketinggian sama akan mendarat pada masa yang sama kerana tiada rintangan. Walaupun kita katakan bulu ayam tu sangat ringan kan, betul? Murid-murid di rumah pun kenal kan bulu ayam kan? Dengan bola tenis yang lebih berat, boleh jatuh dalam keadaan yang sama. Sebab tiada rintangan udara ataupun dalam keadaan vacuum. Baik. Alright? Okay. So selepas ini kita akan menjalankan eksperimen
Baik, Sama-sama, tapi sebelum itu Ellie. kita berehat seketika, cikgu. Okey, boleh. Silakan. Kita kembali selepas ini dengan eksperimen yang akan dijalankan oleh cikgu dan juga Kak Ya. Eli di dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di slot menengah atas bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Roslan untuk sama-sama kita belajar mata pelajaran sains. Topiknya adalah daya dan gerakan. Seperti mana Cikgu Roslan janjikan tadi? Ya, betul. Sekarang ni kita nak sama-sama menjalankan eksperimen, Cikgu. Ya, betul. Terhadap graviti, Cikgu ya? Ya, betul. Baik. So, kita akan tunjukkan apakah alat-alat yang kita guna, yang kita akan pakai Baik. untuk eksperimen kita pada hari ini. Baik, Cikgu, sekarang kita nak mulakan eksperimen kita ya, Leh? Jom kita buat eksperimen. Jadi Cikgu nak saya catat? Boleh. Silakan, Eli. Okey, saya ambil kertas Ya, dahulu. boleh. Silakan, Eli. Okey. Okey. Baik, okey. Alright. Jadi, So, kita mulakan dengan jarak yang pertama. Baik. Iaitu jaraknya adalah 20 cm. Iaitu skalanya daripada 100 hingga 80. 20 cm 20 skalanya cm, ya. 100 hingga 80. Baik. Okey, alright. So, kita lekatkan bola ini bola. pada magnet. Baik. Alright. Okey, kita letak. Alright. Okay, So, Eli boleh Cikgu boleh ke kanan sedikit, kanan sedikit. supaya kita boleh tunjukkan kepada kawan-kawan Ya, kita betul. eksperimen kita ni. Okey, Eli kurangkan magnet, matikan magnet dia supaya bola itu jatuh ke dalam kantun tadi. Baik. Alright. Saya kira. Okey, 1, 2, 3. 3. Okey. Okey, kita tengok ya. Apa yang berlaku untuk bacaan pertama. Bacaan pertama, Cikgu, kita dapat 114 perpuluhan Okey, 11 2 114.2. Sekejap, saya tak nampak. 2 24. 24. Betul. Tepat sekali, Eli. 114.24. Ya, betul. Yang Okey. kedua Dan kita dapat yang kedua adalah iaitu 11.01. okey, tahniah. Memang betul. Pandai. Okey. Alright. Terima So kasih. kita cuba yang kedua. Baik. Okey. Yang kedua, Okey. jadi saya matikan. Ya, betul. Matikan dulu. Okey. Okey, so kita Magnet. lekatkan magnet. Okey. Ni Okey. jaraknya, Cikgu? Jaraknya adalah kita turunkan lagi kepada 70 iaitu 30 cm. Okey, so mutkan, laraskan mut dia dulu. Okey, dah. Dah. Okey, so kita tengok 30 berapa sentimeter? Ya, betul. 100 ke 70. Ya, betul. Baik. Okey. Bacaan yang pertama ya. Ya, Dan baca okey. kedua. Eli boleh matikan dia punya magnet dia supaya Okey. kita boleh dapatkan bacaan dia. Baik. Alright, Cikgu silakan, boleh Eli. ke kanan, Cikgu, Okey, supaya alright. kita boleh tunjuk kepada kawan-kawan. Okey. Okey, saya tekan ya. Okey, silakan. 1, 2, 3. Okey. Alright. So, kita tengok apakah bacaan dia. Okey, yang pertama kita boleh dapat kat sini adalah 9, point. 7, 1. Okey, betul. Tepat sekali. 9.71. Okey, yang Alright, kedua. okey. Okey, baik. Alright. Seterusnya, Cikgu. Yang ketiga. Okey, yang ketiga. Right. Oh, Cikgu, hati-hati. Alright. So, kita pergi pada yang Saya ketiga. matikan dulu magnet ni dan saya tekan Kita mode. turunkan dulu pada 60 iaitu jaraknya adalah 40 cm. 40. Ya, 40. Okey. Alright. Alright, 100 ke 60. Baik. Alright. Macam pertama saya akan reset dahulu, tekan mode Okey, di atas reset. ni. Ali reset. Okey. Okey. Ready ya? Okey, kita mula jatuhkan. Okey. Okey. Okey dia. Matikan magnetnya. Okey. 1. 1, 2, 3. Okey, alright.
kita dah dapat bacaan yang ketiga, iaitu 8.41. okey, tepat sekali. Betul, tahniah Ali. Terima kasih kerana memberikan jawapan yang tepat untuk eksperimen kita kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Baik, cikgu, boleh ke Okey. hadapan sedikit? Silakan. Okey. Baik, di atas pembelajaran kita pada hari ini dengan eksperimen dan juga hasil pembelajaran yang telah cikgu terangkan juga, apa yang cikgu boleh rumuskan kepada kawan-kawan kita di rumah? Right. So, cikgu boleh rumuskan pada murid-murid di rumah. Okey, hari ini kita telah belajar 3 standard pembelajaran kita, iaitu berkenaan dengan apa itu laju, laju purata, pecutan. Kita dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan laju, pecutan. Okey, dan juga kita telah tunjukkan contoh-contoh yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Okey, dan yang ketiga hari ini kita dapat tentukan, tahniah pada Ellie dapat menentukan jawapan untuk pecutan graviti bumi tadi dengan tepat. Kita ambil 3 bacaan yang kita maklum tadi bahawa tarikan pecutan graviti bumi adalah 9.81 dan juga Ellie dapat tadi adalah hampir dengan 9.81 ya. Okey, so tahniah kepada Ellie. Terima kasih, cikgu. Dan untuk semua murid-murid di rumah, boleh dapatkan semua maklumat ini berkenaan dengan latihan di dalam sumberku. Boleh layari di web sumberku untuk mendapatkan maklumat dan latihan yang telah disediakan. Seperti mana laman web kita telah paparkan di bawah. Betul. Boleh murid-murid dan kawan-kawan catat laman web dan tersebut. jangan lupa layari. Banyak kali layari lagi bagus tu. Banyak betul, cikgu, info untuk dan pembelajaran kita. pembelajaran maklumat dalam tu ya. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Roslan. Sama-sama. Dan juga terima kasih murid-murid yang menonton slot menengah atas bersama dengan Kak Ellie dan Cikgu pada hari ini. Terima kasih Ellie. Harapnya segala pembelajaran dan info ilmu yang dikongsikan oleh Cikgu dapat manfaat untuk adik-adik di rumah juga. Baik, okey, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini, program kita hari ini dengan eksperimen di Photogate. Sekali lagi kita nak buat, cikgu, saya seronok sangat dapat menjalankan uji kaji tu. Jadi kita boleh lakukan sekali lagi, cikgu? Ya, boleh. Okey. Silakan, cikgu. Alright. So kita ambil satu wearing tadi pada bacaan. Baik. Alright. So kita letak pada bacaan yang awal tadi iaitu 80, 90. Okey. Alright. So kita jadi, tengok satu contoh kita lekatkan. Okey, magnet. Thank you Ellie. Okey. Cikgu. Alright. Saya nak kongsikan kepada adik-adik. Kita jumpa lagi di slot menengah atas untuk pembelajaran yang lebih menarik lagi. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Didik TV KPM